A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini dalam ayat surah Al-Dalalah, insya-Allah. Kita nak menyambung perbincangan kita dalam ayat yang ke-238. Pada sesi yang lepas kita mula dengan membaca dulu ayat yang ke-238 ni, insya-Allah. Pada halaman 39. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Peliharalah kamu, iaitu kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya, segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Baik. Kita melihat sebahagian daripada ayat ini pada sesi yang lepas, iaitu peringatan Allah Azza wa Jalla agar menjaga solat kerana ia adalah kunci utama untuk masalah-masalah yang dihadapi di dalam rumah. Allah sebutkan ayat ini setelah bercerita tentang perihal dalam keluarga. Maka solat menjadi perkara utama yang perlu diberi perhatian. Kemudian Allah sebutkan hafizu ala salawat, peliharalah solat-solat itu, solat-solat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mengikut kepada konteks yang ada dalam ayat ini, kan? Dan mungkin ia berbeza pada ayat yang lain dari sudut konteks ayat tersebut. Kalau kita lihat pada awal surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, dan Allah bercerita tentang orang-orang yang beriman. Sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat mereka, kan? Ayat pertama Allah sebut tentang salatihim. Kemudian kalau kita lihat pada ayat ke-9 tu Allah sebut lagi walladzina hum ala salawatihim. Dan kali ini dalam bentuk jamak. Salawat, yang ini satu je, mufrad, solat je, kan? So bentuk salawat ni sama macam dalam ayat 238 yang sedang kita bincangkan ni, kan? Hafizu ala salawat, sama. Cuma konteks di sini pada surah Al-Mu'minun, as-salawat di sini jumhur ataupun ramai ramai ahli tafsir menyatakan salawatihim ini adalah solat sunat. Ia adalah solat sunat. So dia banyaklah, dia bukan satu je solat sunat, ia adalah solat sunat, dia bukan solat yang fardu lagi, kan? So konteks ini berbeza. Perkataannya sama solawat juga, kan? Maksud dia banyak solat. Dia tak cerita solat apa, dia cerita solat je, kan? Sama pada kedua-dua ayat, cuma konteksnya berbeza. Pada Al-Baqarah itu cerita tentang solawat itu adalah solat fardu, bukan solat sunat. Kenapa begitu? Kerana di Al-Baqarah adalah suruhan umum kepada semua manusia. Suruhan umum kepada semua manusia.
So ada masalah dalam keluarga khususnya, semak dulu solat fardu itu. Adakah dia telah dijaga dengan sebaiknya. Adapun pada surah Al-Mu'minun ini, Allah bercerita tentang siapa? Bercerita tentang Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, yang kalau sebutkan mereka ini dalam bentuk isim, iaitu iman mereka tetap teguh, tak berubah, tidak mengikut masa, tempat ataupun situasi. Kan, Ramadan ataupun luar Ramadan, sihat ataupun sakit, senang ataupun susah, di rumah ataupun di luar, depan orang ataupun belakang orang, di Malaysia ataupun di luar negara, sama je iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. So Allah bercerita tentang satu kumpulan manusia yang iman mereka itu sudah tetap teguh dan tak berubah. Maka Allah tak sebut tentang mereka itu menjaga solat fardu, tak. Tentang solat mereka je pun Allah tak sebut tentang mereka adalah orang yang menjaga solat, tak. Allah sebut tentang keadaan mereka ketika solat itu khusyuk. Kiranya soal solat fardu tu dah selesai. Soal solat fardu dah selesai. Dia tidak lagi menjadi satu isu yang diperbincangkan. Kira bahagian solat tu dah selesai dah. Solat tak boleh cakap dah setelah sedia dimaklumi. Tapi Allah sebutkan tentang mereka ialah mereka menjaga, dia dah pergi next stage pula. Mereka menjaga solat sunat. Dia ekstra sikit daripada orang biasa. Maka sebab itu di sini solawat juga solat-solat, tapi konteks ni adalah solat-solat sunat. Di Al-Baqarah yang sedang kita lihat, ia adalah solat-solat fardu. Adalah solat-solat fardu. Baik. Wassalatul wusta, dan solat al-wusta bermaksud pertengahan. Wusta bermaksud pertengahan. Baik, maka para ulama berselisih pendapat tentang apakah yang dimasukkan dengan solat pertengahan, kerana setiap solat boleh menjadi pertengahan sebab kita ada 5, kan? Kalau kita kira pun mana-mana pun boleh jadi pertengahan juga. Kita boleh anggap subuh tengah ataupun zuhur tengah, asar tengah, maghrib tengah, isyak tengah. So, ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling ramai ataupun majoriti ulama berpendapat al-wusta ialah solat asar. Dalam salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, solat wusta ini ialah solat subuh. Ialah solat subuh. Kan? Sebab dia peralihan macam antara gelap dan juga siang. Kan, maghrib isyak macam gelap. Kan, apa tu? Zuhur asar adalah terang. Kan, tapi majoriti ulama berpendapat ia adalah solat asar berdasarkan beberapa pendapat yang lain. Baik. Ustaz, Ya, Ustaz. saya. Apa ni, masa zaman Nabi tak jelas ke Ustaz apa solat wusta ni? Nabi tak apa, maaf. Nabi tak jelas ke solat yang mana satu? Baik. Ada riwayat yang menyatakan yang dimaksudkan dengan solat wusta itu adalah solat asar. Cuma riwayat yang jelas Nabi sebutkan itu tak ada. Tak ada. Nabi tak ada. Kenapa? Kerana bila para sahabat, kan, begitulah adab mereka dengan Nabi SAW. Bila Nabi sampaikan, terutamanya kali pertama ayat Quran itu, maka mereka mendengarnya daripada Nabi, mengambilnya dan mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka ada soalan yang tidak ditanya kerana ia telah dijelaskan oleh perbuatan Nabi. Kan? Ada soalan yang tidak ditanya kerana para sahabat tak berani nak tanya. Kan? Maka itulah apa itu? Sebentar. Sebab itu ada berbeza pendapat. Tapi dia bukanlah
beza pendapat yang besar kan, tapi majoriti ulama itulah berpendapat dengan solat al-wusta, iaitu solat asar. Tapi Ustaz, peristiwa Nabi Sulaiman yang leka dengan kuda-kuda sehingga lalai tentang solat wusta. Wusta tu asar, takkan tengok kuda waktu malam. Ya, betul. Kan solat wusta, peristiwa yang Nabi Sulaiman melihat leka melihat kuda itu adalah pada waktu al-wusta, itu waktu asar, bukan pada waktu malam kan. So takkanlah maghrib ataupun takkanlah subuh. Tapi itulah pendapat dalam salah satu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. So macam mana? Kan? Sebab itu kita boleh nampak dah gambaran sedikit kan. Para ulama memberikan pendapat kan berdasarkan kepada dalil yang sampai kepada mereka ketika itu. Kan? Dan setakat kajian yang mereka boleh dapatkan. Maka mungkin ada dalil yang tak sampai kerana tidak hadis Nabi tidak dibukukan semuanya, mungkin ada yang tidak sampai kepada dia kerana nak dapatkan hadis kena pergi travel. Kan? Sebab itu pendapat para ulama kadang-kala berubah, bukan berubah kerana tak tetap pendirian, dia berubah kerana beberapa faktor, antaranya ialah kerana dalil, iaitu Al-Quran dan hadis yang sampai kepada mereka. Dan begitulah pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-wusta, salat yang pertengahan berdasarkan kepada dalil yang lain dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, maka al-wusta itu ialah solat asar. Ya, solat yang pertengahan. Disebutkan khusus solat asar berbanding dengan solat-solat yang lain, kerana solat asar juga termasuklah dalam as-salawat ini kan, iaitu solat fardu. Bila sebut tentang solat fardu, sudah tentu asar dah masuklah kan. Tapi asar disebut berasingan daripada 4 solat yang lain, maka mesti ada sebab. Kan, kerana begitu antara kita katakan kaedah dalam mentadabbur, kalau Allah sebut sesuatu yang dalam kategori yang sama tetapi berasingan, disebut berasingan, maka mesti ada sesuatu kelebihan pada sesuatu yang disebut secara berasingan itu. Kan? Kita lihat contohnya, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, beberapa kali saya sebutkan ayat ini kan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang ia menjadi musuh atau siapa yang dia bermusuh dengan Allah, para malaikat, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitabnya dan para rasulnya, iaitu rasul Allah, serta menjadi musuh kepada malaikat Jibril dan juga Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh kepada orang-orang yang engkar. Disebutkan nama Jibril dan Mikail berasingan selepas disebut para malaikat sebelum itu. So Jibril dan Mikail dah masuklah, tapi disebut secara berasingan. So bila disebut secara berasingan, maka mesti ada sesuatu yang istimewa pada yang disebut secara berasingan tersebut. So kena melihat kepada apa yang disebut secara berasingan itu. Baik. Begitu juga yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri atau kami menyembah ataupun kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kan? Memohon pertolongan ataupun berdoa itu bukankah termasuk dalam sebahagian daripada ibadah? Ya. Kan? Bahkan Nabi sebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah dia ibadah. Tapi doa disebut berasingan daripada ibadah, kan, pada iyyaka na'budu itu. Kenapa? Kerana mesti ada sesuatu yang istimewa tentang berdoa ataupun memohon pertolongan. Maka kena
mengkaji dan melihat akan perkara tersebut. Dan di sini Allah asingkan sebutan solat asar. Baik. Baik. Setakat mungkin pengalaman kita. Rasa-rasanya kenapa? Mungkin kita ada pengalaman ke, pendapat ke, kenapa solat asar ini disebut berasingan daripada 4 solat yang lain? Silakan. Ada siapa? Kenapa Allah sebut asing? Kenapa solat al-asr disebut asing? Sebab waktu asal ni waktu yang paling penat, paling malas. Waktu yang paling penat, waktu yang paling malas. Okey. Waktu penat, waktu malas. Sebab Untuk nak buat apa-apa. betul dah buat apa-apa. Sebab daripada pagi dah buat macam-macam sampai waktu asar dah waktu yang penat dah. Ya. Dah malas dah nak buat apa-apa. Baik. Zakillahu khairah. Cikgu Mulyani menulis asar waktu panjang. Senang terkejar. Senang terleka. Okey, baik. Waktu Dengan waktu antara asar. siang dan malam. Waktu antara siang dan malam. Pertengahan time. Peralihan antara waktu siang dan juga malam. Baik. Time masa kita kerja, kalau kita kerja masa pukul 4 pukul 5 tu, masa tu lah kita nak rush nak berhenti kerja, nak balik. So kita masa tu lah kita berkemas lah itu ini, so we will solat asar tu lambat ataupun tinggalkan. Lambat lah. Buat ustaz. Macam tu lah bunyi dia masa dulu kerja dulu lah. Sekarang ni dah retire tak ada dah. InsyaAllah. Ya, saya ajar dia silakan. Sebab waktu asar tu lah malaikat bertukar ganti kan. Yang naik dan turun membawa amalan kita kan. Baik, waktu asar, waktu malaikat bertukar ganti. Baik, insyaAllah. Lain, silakan lain. Datang ni ada ke? Dia waktu subuh pun bertukar. Dan waktu asar pun bertukar kan. So masa asar tu lah dia ni, kalau boleh kita melakukan banyak amalan. Sebelum ditutup kan, dibawa ke atas kan. Sebab the next day tu dah, lepas asar tu dah the next day kan. Masuki waktu maghrib dah hari yang baru. Betul? Maksudnya pasal tu lah, dia pentingkan tu. Baik, Zakillahu khairah. Dia suruh kita lebihkan amalan waktu tu. Baik, insyaAllah. Barakallahu fiik. Waktu pertukaran tugasan bagi para malaikat. Baik. Yang lain ada? Silakan. Baik. Hantu banyak Ustaz waktu asar ni. Hantu banyak waktu asar. Hantu banyak waktu asar. Hantu banyak waktu malam lah kan. Asar tu time orang dah lemah, dah letih. Syaitan suka attack lah. Waktu asar, Masya Allah. Kita melalui waktu Mungkin asar itu dah. Silakan. Orang selalu riadah. Orang selalu riadah. Selalunya orang beriadah. Jadi macam terleka lah selalunya. Baik. Orang selalu beriadah waktu-waktu asar ialah kan, waktu bersantai-santai dengan keluarga, riadah, pergi jalan kat taman. Itu orang yang terleka. Baik. Dan kalau saya kat time dulu-dulu kan, itu waktu maghrib. Dekat hujung waktu maghrib tu lah yang sedap nak sekali main bola sekali kan. Waktu asar semua tengah siap-siap kan, pukul 6, 6.30 barulah nak start main. Baik, waktu asar Allah sebutkan berasingan daripada waktu-waktu solat. Yang lain sudah tentu ada perkara yang Allah nak minta kita beri perhatian. Dan perkara itu kita relatekan dengan diri kita, dengan kehidupan kita kan. Barulah nanti kita akan lebih
jelas atau boleh nampak kenapa Allah sebutkan waktu asar ni kan. Umumnya kalau kita lihat waktu asar adalah waktu, kalau kita bekerja, dia adalah waktu orang balik kerja kan. Waktu orang yang sibuk nak bekerja, nak balik. Kalau orang yang meniaga waktu nak tutup kedai, ada yang buka kedai lah, tapi waktu orang nak tutup kedai, mana yang buka kedai-kedai yang shop plot tu kan, waktu nak tutup kedai kan. So dia adalah kalau kita pengalaman di tempat kita, waktu yang jam, orang bersesak-sesak nak balik. So setiap orang nak balik cepat. So, selalunya orang akan apa? Nak kejar train, nak kejar bas, nak elak jam, orang akan bergerak. Keluar je office terus gerak. Kalau kata solat nanti dululah, sebab kalau solat nanti kan jam ataupun tak sempat kejar bas, tak sempat kejar train atau sesak. So orang bekerja untuk nak balik. Maka selalulah waktu solat asar itu terlewat di hujung waktu, bahkan ada yang solat solat hormat waktu je kan, sebab sangkut kat dalam jam. So dia adalah waktu orang bersesak-sesak untuk pulang ke rumah. Pada sebahagian orang yang lain pula, ia adalah waktu bersantai-santai, berehat setelah penat bekerja seharian. Kan, kalau tengok dalam drama Melayu kan, itu waktu balik yang buatkan air kopi, duduk sila panggung, buka surat khabar kan. Itu waktu dia berehat, bersantai-santai. Orang yang moden, orang yang sekarang ni kan, pergi dekat taman berjoging, berjalan, bawa keluarga dan sebagainya. Baik. As-salat al-wusta, Allah mention tentang solat asar, maka ia adalah solat yang perlu diberi perhatian kerana pada waktu yang ada ketika itu, waktunya itu perlu diberi perhatian, kerana waktu asar dengan waktu maghrib panjang tak waktu dia tak berapa nak panjang sangat. Beza subuh dengan zuhur panjang kan. Waktu solat yang pendek kan, antara maghrib isyak pendek kan. Asar nak pagi maghrib juga hanya beberapa jam sahaja. Tapi Allah khususkan solat asar kan, kalau kita lihat pada kan, perkataannya al-asr, sesuailah dengan nama solat asar tu pun, seperti kita sebutkan minggu lepas, solat zuhur maksudnya belakang kan, solat meluruskan kembali belakang, luruskan, tegakkan balik tulang belakang itu, supaya kerja selepas solat zuhur dia kembali lurus. Maka solat asar dinamakan solat asar kerana perkataan al-asr itu juga bermaksud apa? Juga bermaksud asir. Kan, siapa pernah pergi umrah mesti ada jumpa perkataan ni. Pergi Mekah ke Madinah ke, apa maksud asir? Pergi kedai Pak Arab tu, Rabbi Yasir waktu asir, Ustaz. bunyinya macam sama. Macam Yasir waktu asir, betul. Tapi dia bukan. Dia macam sama tapi dia bukan. Asir ini maksudnya ialah jus. Oh, okey. Jus maksudnya ialah jus. Kalau kata pergi kedai Arab, saya nak orange juice. Sebut asir, uridu asir burtukal. Dan aku nak orange juice. Asir burtukal. So asir maksudnya jus. So waktu asar adalah waktu orang melihat hasil. Waktu orang melihat hasil dia. Kalau ini konteksnya pada Arab, kan, pada zaman Arab dulu, waktu asar, waktu tutup kedai, itu adalah waktu diorang kira untung rugi pada hari tersebut. Dan waktu mengira untung rugi itulah yang menjadikan orang terleka. Sebab duk sibuk lah, duk kira-kira, kadang nak buat kira-kira tutup aircon, bukan sekali kira je kan. Kalau dalam cerita apa tu,
nujum 4 belalang, nujum 4 belalang, yang 2 orang penyamun tu yang merompak istana tu dikira kan, satu untuk engkau, satu untuk aku kan. Yang dia nak kira tu satu peti, dia duduk satu untuk engkau, satu untuk aku, lepas tu tak habis kira balik, tak adil kira balik, bila nak habis kan. So Arab dia bukan macam kita, ada kalkulator ke dulu sebagainya. So kiraannya itu adalah manual, so dia mengambil masa. Dan nak kira akaun bukan sekali kira je tu tutup akaun, dia kena kira beberapa kali. So dia makan masa yang membuatkan orang terleka. Dan kalau pada hari itu dapat keuntungan, orang akan tambah terleka kerana seronok ada untung. Wah, duk teringat untung. Untung ni, hari ni ada untung banyak ni, kan kalau esok untung, untung ni boleh beli macam-macam. Kalau pada hari itu pula rugi, maka dia akan tenggelam dengan rasa sedih dia. Rugi hari ni, macam mana nak buat ni, nak bayar ni, bayar ni, bayar ni. Dia akan berfikir untuk hari-hari ke depan, membuatkan dia terleka daripada solat al-wusta itu, ataupun terleka daripada solat. Oleh sebab itu solat asar dinamakan asar kerana ia berkaitan dengan untung rugi yang berlaku pada hari itu. Baik. Dan waktunya itu adalah waktu yang pendek, dan orang Arab waktu asar juga dia lebih kurang macam kita juga. Lepas asar adalah waktu asar tu, bukan lepas asar, waktu asar itu adalah waktu mereka duduk santai-santai. Duduk santai-santai, duduk minum-minum, lepak-lepak ni, kedai-kedai kopi. Kan? Sebab itu dalam Al-Quran Allah beri peringatan tentang 2 waktu, iaitu waktu pagi, waktu subuh, dan juga waktu petang. Waktu petang. Kan, kalau kita lihat dalam surah An-Nazi'at, ayat yang terakhir dalam surah An-Nazi'at, Allah sebutkan tentang dunia ini, panjang dunia ini. Panjang manusia berada di dunia ini. Allah sebutkan pada ayat yang ke-46, ayat yang terakhir surah An-Nazi'at, wajaya ada. Kita baca oleh Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajaya kena unmute. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Terjemahan, sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar suatu petang atau pagi saja. baik, asyiyatan au duhaha. Sebutkan tentang asyiyah itu adalah waktu petang, iaitu waktu yang selepas asar tu. Waktu selepas asar. Quran namakan dia sebagai waktu asyiyah. Waktu yang orang Arab duduk bersenang-senang, duduk bermain-main pada waktu tersebut. Allah sebutkan dalam Quran, saya tengah recall balik. Waktu turunnya azab Allah Azza wa Jalla. Sebentar saya ingat kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Amintum. Sudah. Bukan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak ingat ayat ni. Allah SWT.
Ayat Arab dia nak keluar tapi dia keluar tak habis. Saya tak dapat tangkap perkataannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Eh, Terjemahannya, adakah kamu merasa tenteram dengan azab yang akan turun? Tak ingat, nanti saya akan kongsikan. InsyaAllah. Allah Akbar, tak keluar-keluar daripada ayat dia. La ilaha illallah. Perkataannya asyiyah ataupun asar ataupun sekali as-subuh. Kalau kalau digunakan perkataan subuh, minta maaf Menyerang tu ke Ustaz? Yang pasal kuda perang menyerang tu. Yang surah An-Naziat yang An-Naziat juga kan? Itu Al-Adiyat. Oh, Al-Diat. Allah sebut Ada tentang waktu dia kan, masa tu dia orang menyerang kan? betul. Tapi ini lain daripada yang tu. La ilaha illallah. Fatusbihu wa kasabahum bukratan fa asbahu la ilaha illallah. Itulah. Saya tak ingat. Nanti saya akan kongsikan nanti, insya-Allah. Allahu Akbar. Baik. Tapi umumnya dua waktu yang azab Allah diturunkan, waktu subuh dan juga pada waktu asar. Allah malaikat ketika mana diutus kepada kepada kaum Nabi Lut untuk mengazab mereka, maka malaikat memerintahkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman bersama dengannya untuk keluar daripada kampung itu pada waktu malam itu juga, sebab dah nak dekat subuh dah. Dan kerana disebutkan malaikat bagi tahu nanti azab Allah itu akan turun pada waktu subuh. Inna mau'idahumus subuh. Sesungguhnya waktu yang telah dijanjikan kepada mereka iaitu waktu azab itu turun adalah pada waktu subuh. Kan alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu dah dekat? So malaikat perintahkan Nabi Lut untuk bergerak keluar daripada kampung tersebut secepat mungkin. Kerana azab Allah itu selalunya diturunkan pada waktu subuh. Itu waktu yang orang selalunya santai, relax, tidur balik, slow je kan, tak aktif, belum aktif sangat lagi. Dan juga turun pada waktu asar. Quran sebutkan pada waktu manusia sedang bermain-main, itu berlepak-lepak dengan ahli keluarga. Dan tak apa Ustaz, kalau terlupa tu tanda your age is catching up, just like us. La ilaha illallah. Itu. Baik, maka solat asar disebutkan khusus daripada solat-solat yang lain. Allah minta kita untuk beri perhatian pada waktu tersebut agar jangan terleka. Seperti ramainya orang yang terleka tentang waktu asar. Itu Allah sebutkan cara berasingan. Baik. Wassalat al-wusta wa qumu lillahi qanitin, di penghujung itu Allah sebutkan, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Baik. Allah ingatkan di penghujung ini satu lagi suruhan Allah Azza wa Jalla, iaitu berdiri untuk solat. Dan kita telah sebutkan sebelum ini, berdiri ini dia bukan saja maksud solat kena berdiri, kan? Tapi ia juga membawa maksud melakukan perkara itu dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh. Kerana berdiri dia melambangkan ada tenaga, kan, sihat. Kalau kata sakit tapi dia solat berdiri juga, itu tanda dia bersungguh-sungguh nak buat. Wa qumu lillah, perintah Allah Azza wa Jalla agar mendirikan solat dengan penuh semangat dan
bersungguh-sungguh. Ini pada apa? Pada fizikal. Kan, pada fizikal. So bila nak solat kena bersemangat, bila nak solat kena tunjukkan kesungguhan. Kalau kita nak keluar kan, kita akan pakai pakaian yang kita rasa selesa, yang presentable, maka begitu juga ketika berdiri nak solat, ia juga masuk pada bahagian wakumu, dan berdirilah itu berpakaian dengan pakaian yang presentable. Kan, dengan pakaian yang presentable, yang kiranya kalau kata lepas solat tu bagi salam, terus nak keluar jumpa orang, kita tak segan, tak perlu tukar baju. Begitu minimum kalau nak digambarkan, nak menunjukkan apa, kesungguhan nak solat itu secara fizikal. Wa qumu lillah, dan berdirilah untuk solat juga. Ia juga tergambar dengan kita menyediakan tempat solat yang selesa untuk kita solat. Kan? Kerana di antara perkara yang membantu untuk khusyuk dalam solat ialah apa? Pakaian yang selesa, kan, pakaian yang wangi, pakaian yang bersih, kan? Juga tempat yang bersih, tempat yang selesa, berkapet ke, ada sejadah yang tebal tu kan, pijak tenggelam kaki, sedap pijak kan, berdiri solat kan. Ada aircon, ada kipas pula lagi, kan. Perkara itu adalah physically yang akan membantu kita untuk khusyuk. Sebagaimana kita susah untuk khusyuk kalau solat dengan pakaian yang busuk ataupun dalam keadaan berpeluh-peluh, kan, panas. Solat di tempat yang kotor, berpeluh-peluh, panas, selesa tak nak solat, kan. Kalau setakat nak namanya solat, bolehlah, kan. Dah solat dah. Kan, setakat dah selesai je waktu solat, bolehlah. Tapi nak mendapatkan khusyuk dalam solat, fizikal ini membantu untuk nak dapatkan khusyuk itu. Sebab itu Allah sebut dulu waqumu lillah, dan berdiri untuk solat menggambarkan kepada kesungguhan dan semangat untuk nak solat secara fizikal. Tapi adakah fizikal yang akan dinilai? Tidak, sudah tentu. Kerana orang munafik juga berdiri untuk solat. Tapi orang munafik berdiri solat macam mana? Al-Quran sebutkan bagaimana cara orang munafik berdiri untuk solat. Mereka qamu, berdiri juga, kan. Quran sebutkan qamu kusala. Mereka berdiri untuk solat kusala, dalam keadaan malas. Seorang berdiri yang bersungguh bersemangat, sudah tentu berbeza orang yang berdiri dalam keadaan yang malas. Berdiri malas tu longlai, kan, bergoyang-goyang, kepala sengit, tertunduk kan, macam tu kan. Diri yang malas. So mereka berdiri juga tapi diri dalam keadaan yang malas. So fizikal Allah sebutkan, tapi bukan fizikal yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, kerana orang munafik juga berdiri untuk solat. Dan tentang apa tu, perkara fizikal yang menambah khusyuk dalam solat, itu yang diusahakan. Kalau kita lihat dekat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu yang mereka lakukan. Dia sediakan marmar dekat dataran tu kan, marmar yang kalau waktu tengah hari panas terik pun kita boleh pijak lagi solat di situ dan terasa sejuk kaki tu. Kalau sujud rasa sejuk, kan. Begitu juga dalam Masjidil Haram, kat bahagian diletakkan lapisan untuk menyejukkan lantai, dipasang juga ada tempat dipasangkan aircon dan macam-macam yang dibuat di kedua-dua masjid ini. Itu semua fizikal. Tujuannya apa? Untuk membantu orang agar boleh khusyuk, kan. Kita solat atas kapet yang dipijak tak tahulah berapa puluh ribu orang. Kalau sehari tu berapa ribu orang dah pijak dekat kapet yang kita duduk sujud tu. Tapi ada tak bau kaki, bau stokin? Tak ada. Tak ada kan?
Tak pernah lagi kita solat bau kaki, bau stokin dekat kapet tu. So dia membantu kita untuk khusyuk. Sedangkan tengok yang datang tu kadang kan, biasa tengok kadang orang yang luar negara kan, belah-belah Pakistan ke, belah-belah India ke, dia orang biasa berkaki ayam. So pada dua kaki ayam masuk dalam masjid, pijak segala kapet tu. Tapi kita tak bau pun dekat kapet itu, bau yang busuk. Even kalau kita solat atas lantai dia pun tak ada bau busuk pun. Walaupun dah pijak oleh berapa ribu kaki setiap hari. Itu semua fizikal yang dibuat kan untuk bantu nanti khusyuk. Baik. Wa qumu tu fi'il amar kan, ya betul, dia adalah fi'il amar. Kemudian Allah kata lillah. Baik. Kerana Allah. Inilah bahagian spiritualnya yang melengkapkan fizikal. So bukan sahaja fizikal yang perlu diberi perhatian, bahagian spiritual juga wajib diberi perhatian. Wajib diberi perhatian. Dan fizikal ini untuk membantu spiritual ini agar boleh lebih khusyuk. Baik. Allah suruh diri untuk solat dan Allah ingatkan lillah, agar lakukan perkara tersebut untuk Allah Azza wa Jalla sahaja. Lillah menunjukkan kepada pengkhususan. Macam kita kalau solat kan, usolli fardal maghribi semua adaan lillahi ta'ala. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Lillah adalah secara spiritualnya agar kita sedar bahawa kita nak solat itu hanya kerana Allah. Kerana orang munafik juga, mereka solat yang mana Allah sebutkan qamu kusala, ini fizikalnya kan, Allah sebutkan fizikalnya out, dan spiritualnya bagaimana? Allah sebutkan selepas daripada itu yura'unan nas. Yura'unan nas. Ini bahagian spiritualnya. Dia apa? Riak. Dia solat dalam keadaan yang riak. Yura'unan nas, dia nak menunjuk kepada manusia. Dia bukan lagi lillah, tetapi nak menunjuk kepada manusia. So beza antara dua perkara ini yang Allah peringatkan. Ini arahan Allah Azza wa Jalla, dan Allah bawakan contoh bertentangan, kumpulan yang buat bertentangan daripada apa yang Allah perintahkan. Dan nilai amalan yang kita lakukan ia berada di sini, lillah. Dilakukan kerana Allah ataupun tidak. Maka berilah perhatian pada bahagian ini. Kita boleh solat dan solat al-wusta secara penuh, tak pernah tinggal. Tetapi jika bahagian lillah ini tidak diberi perhatian, maka dibimbangi semua solat-solat fardu itu tidak ada nilainya nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana semua itu perlu dilakukan kerana Allah. Baik. So kalau solat kita buat kerana orang, dapat pahala tak? Dapat pahala tak kalau solat kerana orang? Nak tunjuk ke orang? Dapat pahala? Tak dapat. Walaupun sikit? Tak dapat. Sebab apa? Buat kerana orang lain, bukan kerana Allah. Maka ini perkara yang Allah nak suruh kita bawa dalam kehidupan. Bila seorang itu dia keluar bekerja dan dia buat itu sepatutnya kerana siapa? Kerana Allah. Dan kalau dibuat itu kerana selain Allah, dapat tak apa-apa ganjaran? Tak dapat. Kalau dia pergi gotong royong, contohnya kan, gotong royong, dia sepatutnya melakukan itu kerana siapa? Kerana Allah. Tapi kalau dibuat kerana selain Allah, dapat tak? Tak dapat. Dan itu apa? Termasuk pada setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ia dimulai dengan solat. Dia solat itu menyedari dia perlu mendirikan solat dengan bersungguh dan bersemangat kerana Allah
maka dibawakan juga spirit kerana Allah itu di luar solat dia, maka apa sahaja dilakukan di luar solat itu dia lakukannya kerana Allah Azza wa Jalla. Dan di situlah akan jadi ada nilai dia. Dia akan ada nilai. Kalau tak dia hanya akan jadi nombor kosong. Kosong, 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 kosong. Semua amal yang kita buat ni, kan dia macam ibarat nombor kosong, kosong, kosong. Dia boleh jadi berapa banyak pula kosong ni. Kosong, panjang kosong tu. Tapi semua kosong ni akan jadi bernilai bila kat depan tu ada satu. Bila kat depan tu ada satu, bermakna tak kosong yang panjang tu? Bermakna. Tapi kalau kosong tu panjang, ada 100 kosong, tapi yang depan tu tetap juga kosong, bermakna tak kosong yang 100 tu? Takkan bermakna. Apa pun tak bermakna. Tapi kalau kosong tu hanya ada 2 sahaja, dan di depan tu ada nombor 1, bermakna kosong ni walaupun hanya ada 2 je, kan, berbanding dengan ada 10 kosong tapi depannya juga kosong, dia tak akan membawa apa-apa nilai. Maka inilah bentuk keesaan kepada Allah Azza wa Jalla yang kita lakukan hanya kerana Allah, dia akan menjadikan semua yang kita lakukan bernilai. Jika tidak, dia akan jadi angka kosong juga yang menjadikan semua yang di belakang itu tidak bernilai. Sebab itu yang nanti awal akan disemak ialah apa? Solat. Solat kalau tak lulus dibuat kerana Allah, yang belakang semua nanti pun dia akan jadi kucak kacir. Kenapa? Kerana spirit daripada solat inilah yang kita akan bawa di luar daripada solat. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk solat, menunaikan solat itu kerana Allah. Qanitin dengan taat dan khusyuk. Dengan taat dan khusyuk. Baik, kita ada perkataan yang lain, iaitu perkataan khusyuk, dan selalunya orang kata solat kena khusyuk lah, kan. Solat kena khusyuk. Jadi kenapa tidak digunakan perkataan khashi'in di sini? Khashi'ina. Wa qumu lillahi khashi'in, dan berdirilah untuk solat itu kerana Allah dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk. Kenapa tak digunakan khashi'in, digunakan qanitin? Apa beza? Apa beza? Ringkasnya, terjemahan dah bantu kita. Qanitin, ia bukan saja bermaksud khusyuk, tetapi dia bermaksud taat. So qanitin dia adalah tingkatan yang tinggi sikit daripada khashi'in. Khashi'in dia khusyuk, tetapi qanitin dia lebih daripada khashi'in itu. Dia lakukan itu dengan ketundukan dan penuh kepatuhan dan juga ketaatan. Itu diletakkan perkataan qanitin, taat kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Kerana ayat ini datang setelah bercerita tentang masalah yang dihadapi dalam kehidupan, khususnya dalam keluarga, kan. So bila masalah macam-macam ni, jadi kita jadi apa? Kepala jadi macam serabut. Dan ketika itu, kan, bila kita ada masalah, kita akan ada ramai orang datang memberi pendapat mereka. Walaupun tanpa kita mintalah, semua bagi pendapat. Dan ada waktu juga kita minta pendapat orang lain. So kita ada macam-macam thoughts yang masuk dalam kepala kita di waktu kita tengah hadapi masalah dalam keluarga itu. Maka Allah tutup dengan Allah ini akan jaga solat dan jadilah orang yang qanitin, orang yang khusyuk dan taat kepada Allah. So apa pun keputusan nak ambil dalam nak menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, ambillah ia dalam rangka untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ambillah keputusan dalam rangka untuk taat kepada Allah
Azza wa Jalla. Bukan kerana sakit hati, bukan kerana nak jaga ego diri. Contohnya kan, kalau kata suami kan, oh, datanglah kawan dia, kau ceraikan aja dia, kau tinggalkan dia, baru dia tahu kau ni siapa, kau laki kot, takkan kau nak tunduk dekat dia. Kan? Yang perempuan pun sama datang kan. Dia tu tak guna, semuanya kau yang buat kerja. Kau uruskan rumah, kau jaga anak, kau keluar belanja, engkau pun kerja juga. Kan? Maka apa pun keputusan yang nak diambil dalam masalah yang dihadapi itu, qanitin. Buatlah keputusan itu kerana taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka keputusan yang akan diambil nanti tidak akan jadi keputusan lillah. Yang kita buat itu kerana Allah. Bukan kerana nak memenuhi keinginan kita, nak jaga, kita kata maruah diri ke, ataupun ego kita ke, tak. Kita buat itu kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab ada orang yang buat kenapa? Dia buat kerana anak. Ni sebab anak je ni, dia pun bertahanlah dan sebagainya. Tapi timbang kara yang perlu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini dua suruhan Allah pada ayat yang ke 238. Pertama, hafizu, suruhan agar kita jaga solat. Jaga solat, dan kita telah bincangkan bahagian menjaga solat tersebut. Yang kedua ialah waqumu, iaitu ini yang kedua, ini suruhan yang pertama, iaitu menjalankan solat dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat. Bersungguh-sungguh dan bersemangat serta melakukannya kerana Allah Azza wa Jalla sahaja. Ini suruhan Allah pada ayat yang ke 238. Saya buka dulu jika ada apa-apa soalan ataupun tambahan, silakan. Baik, poin nombor 8 ni, waktu asar paling banyak gangguan. Itu adalah perkara realiti yang berlaku. Asar adalah waktu yang sibuk dan singkat. So, ke 99 poin ini, inilah yang ada, yang telah kita sebutkan dan bincangkan dalam ayat 238. So, sebenarnya kita boleh tak bawa keluar mesej daripada ayat tanpa tengok tafsir? Boleh, kan? Boleh je. Kita lakukan, kira macam tadabbur ringkas mengikut kepada terjemahan yang ada. Baik. Silakan saya buka dulu. Selepas daripada ayat 238 ini, Allah menyambung juga tentang perihal solat. Sebabkan fa'in khiftum farijalan aw rukbana, dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Maka ayat 239 ini nanti dia akan bercerita tentang satu jenis solat, namanya solat apa? Namanya solat khauf. Solat khauf. Solat dalam keadaan ketakutan. Solat dalam keadaan ketakutan, ada bahaya kan. Macam sekarang contohnya kan, nak masuk waktu solat, tapi waktu tu mungkin tengah bergerak, nak keluar daripada daerah kita mungkin sebab kena serang ke kan. Sebab kena serang, nak kena solat juga walaupun dalam keadaan yang kelang kabut macam tu. So nak solat macam mana? Ini solat yang Allah sebutkan, yang kita namakan ialah solat khauf, iaitu solat sambil berjalan ataupun sambil dalam berkenderaan. Macam askar dalam hutan. Betul. Macam askar dalam hutan waktu mereka tengah bergerak. Ada waktu yang dia tengah duduk di satu tempat yang dia boleh solat juga kan. Solat yang sedang berjaga-jaga tu, solat dalam keadaan biasa. Tapi ini waktu dia sedang memang tengah berperang, memang tengah waktu berperang. Kan, solat dalam keadaan berjalan atau boleh dalam berkenderaan. Tapi untuk kita tak boleh lah, kan. Solat sebab takut tertinggal bas. Solat sebab takut train penuh, takut jalan jam, dia tak boleh lah.
Dia tak boleh bentuk yang macam ni. Ini khauf yang mudarat, yang betul-betul punya mendatangkan bahaya kepada diri. Itu yang boleh solat dalam keadaan berjalan ataupun berkenderaan. Itu yang kita akan sambung nanti insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Baik, wallahu taala alam, qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma inna lana ikhwatan fil aqidah massahumud durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan semua meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah niat sebagai amal yang soleh insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Jaya, silakan. Saya nak tanya satu soalan Ustaz. Hmm. Betul. Kalau kita press, kita tengah buat kenderaan, kalau kita nak balik utara lah katakan. Oleh kerana kesibukan jalan, kita nak berhenti semayang tak sempat. Jadi kita buat semayang dalam kenderaan, assuming kita ada semayang lah. Kita buat semayang dalam kenderaan. Adakah kita nak kena qada balik Ustaz? Tidak. Oh, tidak ya? Tidak. Ada kiasan. Sah, kerana tidak ada solat yang namanya solat hormat waktu. Solat adalah solat pada waktu yang telah ditetapkan. So kita boleh berhenti solat di tepi jalan, berhentilah solat. Kan? Cari tempat untuk berhenti yang boleh berhenti, so solat. Tak kisahlah kat mana, R&R tak boleh masuk surau, kita ada kawasan R&R yang besar, parking lot yang boleh kita nak solat. Kalau kita selalu travel, kita boleh prepare air botol satu kan, dengan tikar satu untuk kita solat dekat mana-mana sahaja. So kita boleh pertama rancang perjalanan kita, yang kedua standby kelengkapan untuk nak solat, sebab kita boleh solat di mana-mana sahaja. Dan kalau kata kita travel jauh, lagi mudah untuk kita boleh nak jamak, nak jamak. Tapi dia perlu berhenti untuk solat, perlu berhenti untuk solat. Contoh kalau orang selalu kadang kan balik kerja jam, selalu kadang solat dalam kereta kan, solat hormat waktu kan, dia balik kerja tu setahun sekali ke hari-hari kan, so dia boleh plan lah sebenarnya, dia boleh plan sebenarnya macam mana nak solat asar, tapi dalam masa yang sama boleh balik juga. So dia sama ada dia tengah jam tu, biasakan cari tempat, oh ini boleh singgah kejap solat, lepas tu sambunglah masuk dekat dalam jam itu. Kita boleh buat, kita bayangkan je solat tu adalah flight yang kita nak kena kejar. So kalau flight kita nak kena kejar, kita akan buat apa je kan untuk nak kejar flight. Kalau flight tu pukul 4 pagi, flight tu pukul 6 pagi kan, kita akan siap-siap pukul 3 pagi, 3:30 kita dah bangun dah, sebab takut nak terlepas flight. Kalau kita ada meeting nak jumpa orang, kita akan kita habiskan meeting cepat boleh tak, sebab saya nak kejar flight. Betul tak? So kita akan buat apa je sebab nak kejar flight. So bayangkanlah solat itu adalah flight yang kita nak kena naik. So kita akan plan macam mana supaya tidak terlepas flight itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.